Yang kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi. Macam mana nak cinta kalau kita tak kenal isteri-isteri Nabi? Siti Khadijah, Aisyah, lain tak ingat. Anak-anak Nabi 7, siapa dia? Hantar pun tak tahu. Cucu-cucu Nabi Hasan Husain, tu je ingat. Yang ketiga, bi qiraatil Quran. Quran juga yang kita sebut, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, jangan kita lupa. Penghijrahan ini penting. Yang penting sebab niat kita tengok dari Nabi sabut penghijrahan ni, yang penting niat kita tengok balik. Ibadah ni ada dua. Sikit lagi. Ibadah ada dua. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah khusus kita salat, kita puasa, kita ngaji ada tata cara dia, kita baik umrah ada step dia, haji ada langkah-langkah, ada rukun ni kan. Tapi satu lagi nama dia ibadah umum. Ibadah umum ni apa-apa jua perkara yang baik yang diizinkan oleh Allah dan kita buat diniatkan kerana Allah, dapat pahala ibadah. Yang penting niat juga, cerita niat. Niat kita nak bantu, niat yang baik-baik. Sebab saya selalu beritahu hashtag ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Jadi kesimpulan bila cerita tentang hijrah ini, ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Iaitu yang pertamanya, niat merupakan penentu atas nilai sesuatu amal, baik percakapan, sikap maupun perbuatan. Niat tu penting. Apa niat kita? Datang masjid niat apa? Contoh macam ada ni hamba-hamba Allah yang datang bantu kita, dia pasang ni handphone macam ni. Banyak lagi benda lain dia boleh buat, tapi dia boleh pasang tiang, dia pasang video, satu dunia boleh tengok. Apa niat dia? Niat dia supaya orang semua dapat juga merasai nikmat dalam majlis ilmu, walaupun tak sama. Ada sahabat saudara-saudara kita di luar negara, di Germany, di US dan di Canada, dia pun ada peluang tengok. Nampak benda tu, tapi niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Boleh handphone sebab nak mengatal, dapat mengatal. Boleh handphone sebab dapat juga tengok majlis ilmu dalam tu, dapat pahala. Niat kita penting. Yang kedua, hijrah nilai bukan hanya ditentukan oleh cara, tetapi juga dipengaruhi dengan tujuan matlamat. Hijrah yang baik ditujukan matlamatnya kerana Allah dan Rasul. Kenapa berubah? Tengok Abang Zul Yahya. Dulu berlakon drama gaji berapa ribu, puluh ribu satu drama. Tapi dia tinggalkan dunia glamour. Dia berniaga. Alhamdulillah, tak ada masalah. Bukan kata mati tak makan, tak ada. Malah Allah murahkan rezeki dia. Dia berniaga sedap masakan dia. Cakap apa? Abang Surau dia berniaga, saya perhati. Kan? Kerepek sedap. Kepek tu keluarga isteri dia buat sedap. Ya Allah Akbar. Bawa robot orang beli. Saya makan memang sedap. Mana tak sedap, percuma bagi. Memang sedap. Kan? Ya, rezeki Allah bagi. Wa may yuhajir fi sabilillah, surah Nisa ayat 100 tadi. Niat kerana Allah, kita akan dapati rezeki luas Allah bagi kat kita. Bumi yang tempat hijrah yang luas, rezeki yang banyak Allah bagi kat kita. Dan begitu juga yang ketiga, hijrah secara fizikal adalah hijrah perpindahan satu tempat ke tempat lain. Tetapi hijrah yang kita nak cerita hari ini adalah perubahan sikap, kurang baik menjadi baik, daripada baik jadi lebih baik dan seterusnya. Terutamanya dalam perjuangan kita membela agama Allah itu. Itu sebabnya dalam kodokut kita tu kan, buang je jauh sedekah namanya. Jangan kodokut dalam Islam. Ambil iktibar daripada penkisahan Iskandar Zulkarnain. Dia adalah raja beriman dan bertakwa. Dia kata, kalau aku mati nanti, jenazah aku nanti pastikan tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Kenapa? Dia nak bagi tahu tabib tu, doktor tu hebat macam mana pun tak boleh halang kematian daripada berlaku. Kedua, waktu usung jenazah aku nak bawa ke kubur, taburkan segala harta kekayaan aku. Kenapa? Kau akan tengok orang berebut-rebut ambil harta tu tanpa kau mampu buat apa-apa. Sebab harta tak bawa masuk dalam kubur.
Yang ketiga, waktu kau usung jenazah aku, pastikan tangan aku terkulai macam tu, biar semua orang nampak. Kenapa? Macam mana kau lahir dulu tangan kosong, kau mati pun tangan kosong. Macam itulah hidup kita. Jadi kadang-kadang kita bergaduh sebab harta, bergaduh sebab tanah, bergaduh sebab bondo yang tak ada apa-apa ni. Kena fikir balik sesiapa. Biar kita bergaduh, berabut sebab nak semayang, saf dapat. Berabut sebab kita nak ni. Tapi berabut bukan sampai bertumbuk lah. Tapi berabut tu nak beribadah, berlumba-lumba beribadah. Kita nak kerja hidayah, biar dapat beza benda buruk benda baik. Nak kerja maghfirah supaya dapat keampunan Allah. Dan nak kerja rahmat, iaitu kerahmatan daripada Allah. Yang mana nak dapat rahmat Allah ni, ibadah banyak-banyak, datang masjid selalu. Jangan lupa 7 golongan yang Nabi sebut mendapat naungan daripada Allah, yang mana tak ada naungan selainnya ketika akhirat besok. Nombor 1, pemimpin yang adil. Tak kisahlah mentari ke wakil rakyat ke ketua kampung ke ketua lorong ke PJK masjid ke, termasuklah ketua keluarga. Kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Allah akan bagi pelindungan untuk dia. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Macam mana pun nak cari masjid kan? Pergi Masdara pun nak cari masjid kan? Pergi balik kampung, masjid jauh tak boleh sini. Pergi kawan-kawan, masjid jauh tak boleh sini. Masjid kan dia cari. Keempat, orang yang bercinta, berkasih sayang, bersaudara kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tetapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Perempuan cantik dan kaya bukan makna perempuan miskin dan buruk boleh. Kalau kaya dan cantik dia boleh tolak, ini kan pula buruk dan miskin, tontu-tontu dia tolak. Kemudian yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya merahsiakan sedekah dia, tak menunjuk-nunjuk ke orang, maksud itu. Dan juga yang ketujuh, orang yang bersendirian beribadah pada Allah sampai menitis air mata dia, mengenangkan dosanya pada Allah. Lain kali saya datang, saya bawa tajuk menangis kerana Allah. Tajuk tu bagus, insya-Allah lain kali. Ya, saya faham. Muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Kan, dia dah mula rasa gelisah kan, insya-Allah. Jangan risau. Tu janji dulu tak baik lagi tu, yang nak buat 2 Syamsul kan. Dulu saya dah sebut kan kat sini. Insya-Allah nanti Abang Syamsul Rau 1 hari bulan baru dia landing daripada haji. Lepas itu kita susun. Tapi setakat ni saya tengok yang kosong 2020. Tahun ni dah habis, yang tak nyawa dah. Tahun depan InsyaAllah lah. Tengoklah kalau ada boleh ruang kita ejak lah. Kita buat forum 2 Syamsul kan kat masjid ni. Nanti saya cuba ejaskan dengan dia. Cakap dengan PA saya tu, dia akan uruskan tu sekali. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Itu saja pada saya. Yang penting hijrah niat. Inna a'malu bin niat. Dan dalam satu juga disebut Al-muhajir hajar man hallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala benda yang Allah tak suka. Itu pun hijrah. Kata Imam Nawawi pula, Imam Nawawi kata hijrah itu adalah taubat. Bertaubat juga adalah satu hijrah. Bertaubat pada dosa-dosa kita, itu juga adalah bentuk hijrah. Jadi buatlah yang terbaik. Bersempena dengan semangat hijrah ni, berhijrahlah kita. Janganlah kita poning-poning kepala oleh dah dengan dunia ni kan. Dunia ni memang memeningkan. Tapi nak buat macam mana? Rasa perasaan ke Allah Ta'ala, ya Allah kau bantu, kau bagilah aku apa yang terbaik. Itu je kan? Jadi itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih atas kesudian mengundang saya pada malam ini. Untuk apa ni, sedikit makluman, ada sahabat saya datang daripada Tampin Negeri Sembilan lah. Dia datang, dia bawa barangan-barangan lah. Dia bawa madu. Jadi orang perempuan boleh beli madu tu, tunjuk ke suami, bang ini madu yang diizinkan dalam rumah ni. Cakap macam tu. Yang faham-faham, tak faham sudah. Dia ada madu kelulut dan ada madu tualang. Ada di antara madu tualang tu, bapa saudara saya bantu orang asli di Gerik, Perak yang dah masuk Islam. Jadi dia ada 2-3 orang dah mati, dah manjik pokok tualang tu tinggi. Dan dia ni pak saudara saya sampai tukarlah dia punya periuk apa semua pinggan dia kan, dah macam-macam bono binatang makan.
Jadi bagi kena jaga dia kan. Sebab kita ni kadang mengislamkan orang, kadang ada institusi mengislamkan, tetapi kita pengisian lepas itu masalah. Itu yang kita kena tolong. Jadi nanti tengoklah sendiri. Kemudian ada susu kambing tahur. Itu daripada Sungai Petani. Bukan saya punya tu lah, tapi saya just maklumkan susu kambing daripada Sungai Petani itu, susu kambing tahur namanya. Saya dengan Ustaz Haslin Bollywood memang ambil tu. Siapa yang gastrik elok, siapa gastrik kan, ambil pagi insya-Allah sampai petang okey. Cuma dia dekat dalam susu kambing tahur, dalam tu memang dah ada badam, dah ada kurma. Kalau nak sedap lagi, kita campur buah kurma kata tu, blender, dia jadi pokat, masuk dalam peti ais macam coconut shake. Tapi perempuan kadang dia tak boleh minum susu kambing sebab tak tahan bau. Yang ni tak ada bau sebab dia susu kambing daripada Holland. Dia punya kambing tu kambing Holland, blender. Tak kuat bau. Lepas tu orang perempuan ada masalah hormon dia merayau-rayau kan. Kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana poi, elok ambil tu. Mana orang tua-tua yang sakit sendi, sakit tulang, osteoporosis pun boleh cuba. Dan satu lagi, minyak wangi ada 3 botol ke 4 botol lagi. Itu last, tak ada lagi dah. Saya kena tumpah baru. Itu lambang kebijaksanaan wanita tu. Minyak wangi itu lambang kebijaksanaan wanita. Orang rumah saya. Macam mana tak bijaksana? Modal suami untung dia. Tu bijaksana tu. Tapi minyak wangi tu lelaki perempuan boleh pakai. Walaupun ada satu untuk lelaki perempuan, dua-dua boleh pakai. Unisex, dia boleh tahan 8 jam, boleh bawa salat. Jadi tuan-tuan tengok sini. Berapa harga saya tak ingat, tuan-tuan tengok. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak. Semuanya yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.